لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi insyaAllah kita sambung kat mana dah cik surah? 34 saya. 34 ni. Muka surat 34. Muka surat 34 insyaAllah kita sambung bacaan kita tajuk pahala berjalan ke masjid untuk solat berjemaah dan menunggu solat selepas satu solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fil jama'ati tudha'atu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه agar kita dapat kenal sahabat, sebab kita lah di akhirat kelak kita nak duduk dekat dengan dia lah. Di dunia ni kita bangga kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang ada pengaruh, contohnya ahli politik. Tak kira lah politik apa, tak boleh sebut kan. Jadi kalau kita kenal orang politik tu, kita rasa macam ada harapan je kan, begitu. Begitu rasa begitu, tapi tak tahu ada harapan ke tidak, rasa. Tak apalah. Jadi ini sahabat, jadi kita patut kenal sahabat. Siapa Abu Hurairah? Nama dia siapa? Pelajar-pelajar, budak-budak kita belajar sekolah Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat seseorang lelaki secara berjemaah. Alhamdulillah hari ini kita boleh datang berjemaah di masjid ataupun di surau, walaupun ada penjarakan sosial kan, itu lama 3 bulan sembahyang di rumah jadi imam tu. Ada orang bergilir imam dengan anak, tapi tak ada yang bergilir imam dengan isteri lah. Tahu kau hari ni suami jadi imam isyak, isteri jadi imam. Alhamdulillah baru ni ramai orang berlatih jadi imam. Alhamdulillah lah. Sebelum tu selalu orang kata ke imam, bila dia jadi imam baru dia tahu. Bukan senang jadi imam tuan-tuan, nampak je mudah, payah. Itu ada yang komen asyik kuliah apa, qul huwallahu ahad dia.
Tapi tak apalah, 10 ombah pun tak apa baca. Nak baca panjang takut tak ingat, bukan orang lain, termasuk saya sendirilah kot. Tu. Jadi dia kata situ, Nabi bersabda, sembahyang solat seseorang lelaki secara berjemaah. Maknanya orang lelaki ni afdal sembahyang berjemaah, melebihi pahala solatnya di rumah dan di pasar dengan 25 pahala, kerana sesungguhnya dia, maksud di sini kalau dia sembahyang seorang di rumah lah, ataupun dia sembahyang seorang di pasar lah, kerana sesungguhnya dia jika berwuduk dan memperelokkan wuduknya. Maksudnya berwuduk, lepas tu kita hari ni disuruh berwuduk dari rumah. Itu tu sebab besar fadilat berwuduk daripada rumah ni kalau datang sembahyang berjemaah di surau masjid. Maknanya kita dalam perjalanan tu ada dia punya perlindungan, ada doa daripada para malaikat. Itu. Jangan pula kita berkira apa berwuduk di rumah pula, berwuduk di surau lah. Tak, berwuduk sepanjang perjalanan kita berwuduk tu ada dia punya kelebihan-kelebihan tertentu. Dan juga paling-paling tidak hari ni kita boleh tengok anak kita berwuduk, kan tu. Kita jarang tengok anak berwuduk. Tengok betul tidak. Ramai orang wuduk tak tepat, kan. Basuh muka, basuh tangan. Jadi sebab tu kita kena sentiasa, dan bab wuduk ni bukan bab ringan. Zaman Nabi SAW, cucu baginda pernah tengok seorang tua, orang tua lah tak, dewasa lah, tua ni sensitif sikit. Sebab tua sekarang ni, dulu umur 50 tua, sekarang ni umur berapa tua? Tu. Jadi dia tengok orang tua ni ambil wuduk tak betul. Cucu Nabi, nama cucu Nabi Hasan dan Husin, dia tengok. Jadi macam mana nak tegur? Sebab orang tua ni dia ada ego dia. Kalau kita orang Melayu, aku makan garam dulu pada kamu. Jadi Hasan dan Husin pun buat-buat bergaduh. Bila pakcik tu tanya kenapa bergaduh, ni adik aku kata aku ambil wuduk tak betul, abang aku kata aku ambil wuduk tak betul, boleh tak pakcik jadi pengadil, jadi hakim? Jadi sukalah pakcik ni. Dan apabila mereka mempersembahkan wuduk mereka pada pakcik itu, sedarlah pakcik itu bahawa dia yang berwuduk tak betul. Tengok hebatnya cara cucu Nabi SAW mengajar, bukan mengajar, dengan istilah mudah menegur. Sebab tu kita nak tegur ni kena cara berhikmah. Nak tegur, jangan kita rasa asal boleh tegur. Itu tegur ada hikmah. Macam dalam mesyuarat ada hikmah dia cara tegur. Dalam hidup berumah tangga ada cara. Dalam berpolitik ada cara, kan begitu. Nak tegur. Dalam permainan bola sepak je lah, nak tegur pengadil. Ada orang tegur pengadil dapat kad merah. Bila dapat kad merah tak boleh main lah, walaupun pandai lagu mana pun, kan begitu. Tu cerita bola sikit lah tak. Jadi tuan-tuan, dia kata sini berwuduk dengan sempurna, memperelokkan wuduknya. Kemudian pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan solat. Maknanya pergi ke masjid tu kerana nak sembahyang, bukan kerana dalam perjalanan singgah sekejap ke sebab isteri suruh pergi beli bawang, jadi orang azam berhentilah, atau begitu, bukan begitu. Maknanya kerana Allah, kerana nak sembahyang. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dengan sebab satu langkah itu satu darjah akan diangkat untuknya dan satu dosa akan dihapuskan daripadanya. Allahu Rabbi, nikmat yang besar. Nikmat apa? Nikmat Allah Ta'ala bagi setiap langkah tu dikira. Maknanya satu langkah tu dikira. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala ini maha penyayang, maha mengasihani, maha segala-galanya lah. Dikira. Kita tak pernah kira pun tak? Pernah kita kira langkah kita? Langkah ke pejabat berapa langkah?
Yang kita kira minyak naik balik tu je. Dia memanglah dia ikut harga dunia macam tu. Ada orang tak faham. Jawab anak saya yang kecil, dia kata simpanglah apa, letak dalam drum tu nanti bila minyak naik guna. Tak boleh begitu. Bak minyak tu dia ada gas tu. Kalau kita simpang lama-lama gas tu ni. Saya pun bukan pakar sangat, cuma cakap saja. Minyak. Jadi kita pun tak kira perjalanan kita, tapi ada orang kira, malaikat kira perjalanan kita, langkah kita ke masjid, ke surau untuk sembahyang berjemaah. Untung tak? Untung lah. Sebab kiraan yang baik. Kita duri yang kita kira tu nak beli, bukan main. Ada orang dia goncang, saya pun tak tahu. Tengok orang goncang, saya goncang juga. Macam beli tembikai lah tuan-tuan. Ada orang tepuk, saya pun tepuk juga. Tak tahu sebab apa tepuk, dah orang tepuk. Tu Cik Zu pandai beli durian. Jadi durian ni tu hari sekali saya pergi beli di kebun. Jadi sahabat saya pun tanya, pandai ustaz pilih durian? Saya boleh tahulah sikit-sikit, kata bab pengalaman masa budak main. Balik tuan-tuan, isteri saya buka durian tak apa elok. Isteri dia kata, abang pilih tak? Pilih tak? Barulah saya teringat, apa nama ni, tak disombong bercakap dengan kawan. Aku pandai juga. Kawan saya kata dah mau pilih, aku pakai pilih je ustaz. Esok saya tanya dia, macam mana durian yang mu? Alhamdulillah ustaz, elok. Jadi dia tanya dah ustaz, elok juga. Itulah. Jadi kita tak tahu. Durian mahal tuan-tuan. Dan durian ni luruh bila? Tuan-tuan perasan tak durian ni luruh malam? 2/3 malam tu. Durian tak jarang luruh siang. Durian ni dia luruh 2/3 malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Gitu. Sebab tu mahal. Kita pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tidur saya lah. Saya berani bangun juga tengok bola. Ada orang pun ni tengok bola Liverpool, sebab Liverpool lama tak juara. Menangis dia. Menangis Liverpool juara. La ilaha illallah. Tanya dia, ada saudara ke di Liverpool? Tak ada. Habis tu yang minat sangat, dulu Malaysia pernah kena jajah kan oleh British. Kata dia, la ilaha illallah. Sebab tu saya kalau pergi Melaka, saya tak berapa sangat nak tengok Formosa tu. Sebab Formosa tu lambang apa? Penjajahan tu satu, lambang kejatuhan Islam tuan-tuan. Betul tak? Lambang kejatuhan Islam. Bab Formosa tu dibina oleh Portugis 1511. Jadi hari ni sampai ke hari ni ada lambang kejatuhan Islam di sana. Jadi sebab tu kita hari ni kena ada lambang juga untuk mengembalikan Islam. Sebab tu kena ada lambang lah, betul? Itu tuan-tuan faham tidak? Allah alam lah rakamnya. Betul. Tapi hari ni dah boleh bercakap. Betul. Dulu tak boleh. Betul. Ada masalah apa saat ni? Ni cara muda je, umur berapa? 23. Jarang orang muda mari surau. Bila-bila lagi zaman sekarang. Betul. Lepas tu baru ni ada orang kata, ustaz, kita akan buat kuliah balik, tapi SOP penjarakan sosial. Saya kata tak payah bimbang lah, sebab ramai dah sebelum ni menjarakkan diri daripada kuliah saja kan. Yang kan tu contoh lah kan. Tapi tuan-tuan ni hebat lah. Saya pun patutnya saya malam ni ada kuliah di tempat lain, tapi surau tu tak buat lagi. Jadi saya pun bila Cik Zul panggil, saya pun pergi. Saya pun tadi fikir kat mana. Alhamdulillah, saya pun dah banyak tempat saya tak ingat dah jadual saya. Itu isteri seorang tuan-tuan. Cuba bayang kalau kahwin 2-3 macam mana. Tapi dia lagi kuat ingatan lah kot. Okey, tajuk lain, baca lain. Ini masalah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dengan sebab satu langkah itu satu darjat akan diangkat untuknya. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Darjat ni Allah alam tuan-tuan, dalam bentuk apa? Tapi yang paling mudah kita faham, pahala. Dapat pahala. Kita makan musaking rasa lain dah. Betul tak? Kalau kita beli musaking dengan beli durian kampung, rasa lain tak? Lain ya. Durian kampung RM10 sekilo, musaking 45.
Tengok je. Tak beli, ambil gambar. Ambil gambar musangking, beli duit yang kampung. Jadi rasa tu lain dah. Rasa lain tu baru durian. Cuba bayangkan darjat yang Allah Ta'ala bagi. Lepas tu ada P.Ramlee buat filem antara dua darjat. Tahu tu? Pernah tengok cerita tu? Ahmad Nispu dengan P.Ramlee tu, antara dua darjat. Yang cerita P.Ramlee jadi tukang piano tu, tuan-tuan ni memang bukan kaki filem lah. Macam tu. Jadi antara dua darjat, langit bumi, pipik dengan enggang. Macam tu. Itu darjat. Jadi kita nak darjat yang tinggi di sisi Allah. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Allah Ta'ala tinggikan darjat orang beriman dan orang yang berilmu. Siapa? Sebab orang beriman ni darjat dia tinggi, dan orang berilmu darjat dia tinggi. Sebab tu kita nak menjadi orang yang tinggi darjat, tahu kelebihan-kelebihan. Sebab tu ada orang sanggup pergi macam-macam sebab nak dapat kelebihan. Jadi itu. Tapi banyakkannya orang ni cari kelebihan dunia, kelebihan akhirat. Allahu Rabbi. Lepas tu alih-alih dia kata mana tuan-tuan tahu tu. Itu masalah juga. Betul lah, kita pun tak tahu tak. Itu. Dan satu dosa akan dihapuskan daripadanya. Allahu Rabbi. Dosa kita ni banyak dosa. Saya banyak dosa, tuan-tuan banyak dosa. Yang tak ada dosa seorang je, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada dosa, tapi sahabat sifat dia cepat bertaubat pada Allah SWT. Kita banyak dosa tapi berasa macam tak berdosa. Betul? Agak-agak antara kita ni siapa banyak dosa? Kita lah, kita ni. Ini masalah kita, rasa orang lain banyak dosa daripada kita. Kita sikit. Betul? Saya dengan tuan-tuan di segi pahala, garanti banyak tuan-tuan lah. Sebab tuan-tuan ramai. Pahala saya dengan tuan-tuan, garanti banyak tuan-tuan. Dah dosa? Ni takut, walaupun saya seorang, tuan-tuan ramai, saya takut dosa saya banyak pada tuan-tuan. Tapi ingatlah, saya ingat lagi kata-kata tuan guru kami, Allah Ta'ala tak hairan dengan dosa kamu. Yang Allah Ta'ala hairan, kenapa kamu ni sombong, tak mau bertaubat kepadaku. Kan gitu. Kita ni masalah utama takut rasa tak berdosa. Rasa tak apa-apa, dia berdosa, aku tak kot. Jangan bila Imam Ghazali kata, kalau kita rasa tak berdosa tu dah berdosa. Rasa tak berdosa, rasa tak apa, orang lain berdosa, aku tidak. Ini masalah. Kita kalau bab penyakit bukan main, bimbang lah. Cerita macam-macam kat orang. Beli obat tu, beli obat ni, kan tu. Lambat orang jual obat beli. Sebab apa? Sebab nak sihat. Batu orang kita ni, kita sendirilah, bukan orang kita, termasuk saya lah. Kita ni takut dengan sakit jasmani tu. Lepas tu kita kalau bila sakit jasmani cepat-cepat pergi klinik. Klinik kerajaan ke swasta ke. Tak padan dengan klinik, pergi hospital. Hospital pula hospital pakar. Lama-lama barulah datang surau minta sembahyang hajat. Minta sembahyang hajat tu tak lama lah tu. Habis pitih banyak dah. Lepas tu dibagilah ketua imam RM5 untuk sembahyang hajat. La ilaha illallah. Sebab tu orang sakit ni, obat dia kena banyak bersedekah. Banyakkan bersedekah orang sakit. Sebab dia pun tak boleh nak buat apa duit dia. Banyakkan bersedekah. Jangan kedekut. Obat sakit, banyakkan bersedekah. Itu sakit jasmani. Sakit rohani macam mana? Sakit rohani dengar azan. Baru ni sini sembahyang Jumaat dah boleh tak? Masih daftar. Saya kali ketiga daftar baru dapat. Tadi dah esok dah, sekarang ni dah mudah lah. Ramai orang yang bising itu hari, kenapa tak boleh pergi masjid, pergi ke pasar boleh, pergi ke supermarket boleh, macam-macam kan. Tapi sekarang ni datang tak dia orang tu?
Saya tanya tuan guru saya, macam mana cara nak jawab? Jawab tuan guru saya senang je. Terserahkan kepada ahli dia, iaitu orang agama lah. Tok guru kita, menteri agama kita, ulama. Itu. Al-Fadhil Dr. Zulkifli Al-Bakri, ulama besar. Dia pula bersidang pula dengan ulama-ulama. Alih-alih kita ular dan semak ni. Itu contoh. Kena ikutlah apa yang ditetapkan oleh kerajaan untuk kebaikan agama, jaga maslahat agama itu. Sini pun sekarang ni ambil nama tak datang surau ni. Tak ambil nama tak? Kalau masjid kat saya tu dia tembak lu. Kalau tak imam apa ni Tok Siap tak tembak sendiri macam tu. Tu. Tembak sendiri. Tu. Okey. Jadi tuan-tuan dosa akan dihapuskan daripadanya. Bila dia bersolat, malaikat yakni memohon rahmat dan keampunan. Malaikat berdoa memohon keampunan dan rahmat untuknya selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan solat. Sebab tu kita selepas solat jangan cepat sangat bangkit, tunggulah dulu sekejap, betul? Kecuali emergency. Apa ni emergency ni banyak lah, ikut masing-masing lah. Ada orang emergency nak pergi kerja cepat, itu emergency juga, takut ketinggalan kenderaan ke ataupun tak kira lah. Kalau kita yang tenang ni tunggulah sekejap, tunggu sekejap. Ada orang dia emergency sebab apa? Sebab isteri panggil. Ya juga. Dah isteri ada dua, betul. Bukan orang sini lah, tempat lain. Muslimat tak ada tak ada. Jadi tak marah sangat kan. Kalau ada mereka dia kata ustaz tak tajuk lain. Tu. Allahu akbar. Jadi malaikat berdoa memohon rahmat dan keampunan. Dua benda. Rahmat ni kebaikan. Keampunan apa dia? Perkara yang kita buat dosa ke apa, malaikat minta ampun kepada Allah. Dan malaikat ni siapa? Makhluk Allah yang tidak berdosa. Kita kalau jumpa tok guru, kita minta tok guru berdoa pada kita. Sebab apa? Nak ambil berkat. Tak salah. Berkat tok guru, berkat mak ayah, berkat orang tua-tua pada kita, boleh, tak ada masalah. Kita jumpa tok guru, kita minta tok guru doakan saya, boleh, tak ada masalah. Berkat kedua ibu bapa kita, berkat tok guru kita, boleh. Tok imam ke tak kira. Itu manusia yang ada dosa. Ini malaikat yang tak ada dosa berdoa untuk kita. Cuba bayangkan, Allahu Rabbi. Tapi kita tak boleh panggil lah dia datang rumah buat doa selamat. Cadang nak panggil malaikat buat doa selamat. Lepas tu tanya, malaikat mana? Bimbang-bimbang terpanggil malaikat. Tapi kita semua akan ke sana bila wallahu a'lam. Cuma saya harap tuan-tuan dululah, sebab saya ustaz, betul. Tapi tak boleh kata begitu tak. Sebab kita semua ini sentiasa diperhatikan oleh malaikat maut. Jadi isu dia sekarang ni, kita bersedia ke tidak. Sebab tu Allahu Rabbi, Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak ingat mati. Dan ingat mati ni maksud apa? Ingat bahawa kita semua ni akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa tu. Sebab tu kita nak gunakan segala apa yang kita ada itu untuk mendapat mardatillah. Macam hari ni kita ada kudrat, ada kuasa, boleh berjalan, boleh, marilah semayang berjemaah contohnya, marilah majlis ilmu. Alhamdulillah, majlis ilmu buat balik sini. Tadi sahabat saya daripada Selangor telefon atau mesej, dia kata Seremban dah boleh buat majlis. Saya kata Alhamdulillah, dah boleh sejak 26 hari bulan itu hari. Selangor Muharram dah boleh ke belum? Saya tak tahu. Selangor 3 hari bulan. Oh, hari Jumaat ni. Jadi itu, bersyukur pada Allah, tuan-tuan. Untuknya selama dia berada di tempat dia mengerjakan solat, mereka yang ani pada malaikat berdoa. Doa apa malaikat doa? Ya Allah,
rahmati dan ampunkanlah dia. Dia tu siapa? Kita minta kita ada di situ. Maknanya dia di sini kita termasuk. Jangan dia orang. Batu kita ni dia kita nampak orang, tapi dalam ni kita minta dia tu kita. Kita termasuk dalam doa malaikat, iaitu doa apa? Dapat rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Kasih sayang Allah. Kita manusia sayang kita suka dah. Sayang kita, kalau orang cakap sayang pada kita, sukanya kita tak. Kalau yalah isteri, suami saling sayang menyayangi, hidupnya bahagialah gitu. Anak kita, kalau bos kita sayang pada kita, kita suka. Suka, sayang. Yang ni malaikat minta supaya kita mendapat rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Dan dalam arti kata yang mudah, bila kasih sayang ni buatnya untuk perkara baik. Sentiasa berselera untuk buat baik. Rasa selera. Orang panggil apa? Bukan nafsu. Rasa nak buat baik. Sebab tu ibadat ni, dia tuan-tuan, nikmat ibadat ni yang pertama, rasa nak beribadat. Mari rasa nak sembahyang. Alhamdulillah tu. Kalau tak mari rasa nak sembahyang, jam tuan-tuan. Rasa nak pergi Mekah, okey tu. Rasa nak bersedekah, rasa ada rasa, okey tu. Macam makan juga, rasa nak makan durian, betul. Tapi tak tahu lagi durian apa nak makan. Durian kampung ke, air ke, apa lagi, D24 ke. Tapi mahal lah tuan-tuan. Ya Allah, 3 biji durian RM60. Jadi tak tahu beli isi ke beli kulit. Lepas tu kalau boleh rasa nak goreng kulit tu kan. Tu. Kaya orang jual durian ni tuan-tuan. Jadi rasa nak beribadat, tu nikmat tu. Rasa nak sembahyang berjemaah. Rasa nak pergi surau. Kan tu? Alhamdulillah. Kalau tak mari rasa tu, Allah. Kita tuan-tuan kalau mari rasa tak nak makan, susah hati tuan-tuan. Rasa tak nak makan, susah hati. Tengok kan? Pernah rasa tak nak makan? Tuan-tuan tak pernah ni demam? Cuba suspek denggi. Saya ingat dulu ada sekali saya macam suspek lah, denggi lah tu. Ya Allah, tengok makanan, tengok tak ada perasaan nak makan. Kambing ke? Sekarang rasa nak makan kambing, tak ada. Betul? Rasa nak makan kambing tapi tak ada. Tak apalah, okey lah tu. Tak ada tu sebab apa? Tu. Ini ada, tak rasa. Bayangkan, nampak surau tapi tak rasa nak datang. Nampak masjid, tak rasa nak datang. Tengok Quran, tak rasa nak baca. Ada tu guru tapi tak rasa nak pergi. Tak rasa, Allah rugi tuan-tuan. Yang kedua, betul, peluang lah, ada rasa tu. Yang kedua ada tempat, ada peluang dulu, peluang nak buat. Ada rasa Allah Ta'ala bagi sihat, kan tu? Allah Ta'ala bagi ada kenderaan, Allah Ta'ala bagi macam-macam lah. Dan yang ketiga ada tempat nak beribadat, ada tempat. Alhamdulillah lah, kita di Malaysia ni, Allahu Rabbi, bersyukur pada Allah. Dan kita bersyukur pada Allah, ada tiga-tiga tu, rasa nak beribadat, ada peluang nak buat ibadat, dan ada tempat kita nak buat ibadat. Macam baru ni, betul lah masjid tutup sekejap, ada orang macam, tapi jangan bimbang lah, ulama kita dah bagi petua. Dia di situ ilmu yang kita dapat tentang fiqh banyak, kan tu? Banyak cara. Sembahyang raya pun tahun ni di rumah, kan tu? Sembahyang tarawih di rumah, sembahyang raya di rumah. Allahu Rabbi. Masa mula-mula PKP tu tuan-tuan, Allah, kita ni, saya ni tiap-tiap malam dia kuliah. Tapi bagus juga duduk di rumah. Duduk di rumah. Allahu Rabbi. Masa mula-mula PKP tu, saya kena keluar juga sekejap pagi. Pagi kena bawa kereta sekejap pergi beli surat khabar kononnya.
Lepas tu balik. Petang sekali lagi. Suasana tu. Sebab suasana selalu berjalan. Tu Alhamdulillah rumah satu. Saya tak boleh bayangkan orang yang rumah 2, 3. Macam mana? Zul? Haji Zul rumah apa? Satu. Nak sebut macam takut je. Okey, ya Allah rahmati dan ampunkanlah dia. Rahmatilah dia Allah Rabbi. Malaikat minta rahmat. Jadi bila kita dapat rahmat malaikat ni, rahmat Allah, mudah kita menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang daripada kamu dianggap dalam keadaan solat selama mana menunggu solat yang akan datang. Jadi kita ni insya-Allah sedang menunggu solat Isyak. Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala berada dalam solat. Jadi itu besarnya fadilat. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih tuan-tuan. Jadi bersyukurlah pada Allah. Sebab tu kita minta pada Allah, rahmat ini kita dapat. Rahmat dia. Apa dia? Kita dapat peluang ni. Kita dapat, kita ni tuan-tuan minta maaf tak? Kalau bab-bab dunia ni, kalau katakan ada orang buat rumah baru, kawasan apa? Buka taman baru. Kita pergi tengok. Sekarang rumah 700,000 tuan-tuan. 500,000 lah kita pergi tengok. Ajak isteri, jom kita pergi tengok taman baru tu. Rumah 700,000. Isteri kata, biar betul bang. Yelah. Isteri pun confuse, betul ke suami aku nak beli? Kan? Jadi suami pun kata, kita pergi tengok je, kok ada orang jamu sate, kita makan. Kan betul? Jadi kita pun pergi tengok. Jadi datanglah orang panggil budak yang promoter. Macam tu lah lebih kurang ni. Dia tanya, dia pun cerita kat kita pun ambil lah brosur ke apa tu. Lepas tu besok kita balik kat pejabat kita, tercerita pula ke kawan kita. Yang kita cerita tu pun kita tahu dia pun tak mampu macam kita kat beli. Tapi seronok cerita. Semalam aku pergi tengok rumah 700,000 Syekh. Bilik 6. Bilik air begini-begini cerita. Tak apa. Yang kita cerita tu, orang tu pun macam kita juga, tak mampu beli juga. Tapi kita suka cerita. Dia pun tanya, dah kalau pergi ada apa? Ada sate. Dengan kita pergi pula sekali lagi. Sukanya kita cerita perkara yang kita tak mampu milik. Sedangkan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita banyak perkara yang mampu kita usaha untuk milik di sana, di akhirat. Macam tu? Kita hari ni banyak benda kita tengok tak mampu. Nak jadi Perdana Menteri mampu? Nak sokong pun tak mampu. Setengah tempat lah, bukan sini, tempat lain. Ada tengok orang pakai kereta api pula. Baru ni kawan saya nak jual kapal terbang. Dia buat main. Saya kata kalau jual pun nak bawa ke mana? Macam tu, dah. PKP. Dia pernah dia nak bagi cerita. Kalau ada pakai kapal terbang pun sekarang ustaz tak boleh buat berjalan kata dia. Betul juga. Pasal PKP pun ni. Kalau kita ada kapal terbang, tu pun kita pun fikir kalau lah boleh beli kapal terbang. Lepas tu kita tak fikir pun dah kalau beli kapal terbang nak parking kat mana? Agak-agak. Sebab sekarang ni rumah pun kereta pun tak muat parking. Sebab tu saya ingat antara wawasan Perdana Menteri yang ke-3 ke 4 Dr. Mahathir dulu kan, dia nak setiap rumah ada sekurang-kurangnya satu kereta. Ingat dulu itu yang dia buat kereta nasional tu tahun 1985 tu. Dulu-dulu tuan-tuan, orang ada kereta ni memang handal. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, ayah saya ada kereta Austin. Kereta Austin, ingat lagi ayah saya. Handal ayah saya. Kat kampung seorang ada kereta. Orang nak pergi pekan malam, kalau bini nak beranak pun ayah saya tolong hantar. Saya ingat gitu. Orang panggil, ayalah orang panggil. Nak tak hantar. Bini sakit ke hospital, Kuala Terengganu. Sebab kampung saya ke hospital tu dekat je, tapi zaman dulu. Saya ingat lagi. Sekarang setiap rumah alhamdulillah kereta ada 5. Tu tak campur lagi kena kereta tolak tu. Tu alhamdulillah. Tak apalah. Jadi itu tuan-tuan, bukan apa cerita. Jadi bersyukur pada Allah atas rahmat. Jadi kita nak rahmat, kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala beri peluang pada kita untuk kita tambah saham akhirat kita. Banyak
Dan untuk kita tahu tu jalan dia dengan mengaji. Sebab itu disebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lepas tu disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu ni, Allah Taala mudahkan ataupun Allah Taala dengan kita kata mudahkan jalan dia ke syurga. Sebab kita ni semua nak masuk syurga. Ada tak orang nak masuk neraka? Ada. Kita kalau pergi disko, jumpa orang yang sedang minum tu, tanya dia, bro, mu ni minum ni nak masuk surga ke neraka? Tanya dia. Cuba tanya. Dia jawab, awak gila, kata dia. Surga lah bro. Sedangkan dia sedang minum tu. Tak ada orang nak masuk neraka, tuan-tuan. Jadi kita lebih-lebih lagi minta pada Allah. Tadi kita minta selepas sembahyang, Allahumma ajirna 7 kali lah. Dia sembahyang maghrib 7 kali, sembahyang subuh pun 7 kali, sembahyang lain 3 kali lah. Dia ada zikir dia. Contohnya selepas maghrib ni, zikir dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali. Subuh pun 10 kali juga. Allahumma ajirna pun 7. Itu ada dalam kitab ni. Kitab ni walaupun ringkas ada ditulis. Jadi siapa-siapa yang belum ada kitab ni, usahakanlah. Harga dia RM15 saja. Durian di 24 RM16 sekilo. RM16 sekilo. Saya beli 3 biji RM70. Saya alhamdulillah tak boleh makan banyak durian. 3 biji pula. 3 ulas tu pun 2 ulas boleh, 2 ulas boleh lagi lah. 3 pun boleh lagi lah. Tapi tu. Tapi tengok isteri makan, anak-anak makan, alhamdulillah. Betul. Sebab tu saya ingat masa saya kecil tu seronok durian ni, sebab saya orang kampung. Pukul 3 pagi ayah saya gerak saya suruh pergi ambil durian. Durian tu durian atuk saya. Depan rumah pak cik saya. Pak cik saya bangun pagi tak ada. Tapi bukan durian dia pun, durian atuk kan. Siapa cepat dia dapat. Itu cerita sama dulu. Semua dah tak ada. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Teringat pada pak cik saya. Allahu akbar. Sepupu saya lagi hebat, lambat. Durian duruh dia panjat. Itu. Okey. Yang ke-seterusnya 36, fadilah sah pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fi nidai wa saffil awali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu au kama qala. Kita baca maksud je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Syukur pada Allah tuan-tuan ya. Kita dapat dengar Rasulullah ni apa ni? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saham dia dapat kepada yang pertama Abu Hurairah lah. Abu Hurairah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam nombor 1 lah. Abu Hurairah setiap kali orang baca hadis dia dapat saham kat dia. Sebab dia yang meriwayatkan. Yang mengumpulkan hadis ni Imam Bukhari, dapat kat dia. Kita dapat apa? Paling-paling tidak kita dapat dengar, kita dapat baca. Okey tu. Kita bola tadi tu tak, sokongnya Liverpool. Dah tanya dapat apa? Saya sokong Liverpool ni sebab ada sahabat saya di Liverpool, Muhammad Salah dengan Mane, sahabat seagama. Gitu. Padahal bangga gitulah. Tak. Bersyukur pada Allah kita dapat dengar hadis. Dan setiap kali kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pula satu nikmat apa dia? Berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata dan hadis Nabi sebut, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang selawat pada aku sekali, Allah Taala bagi dia 10. Istilah mudah 10 pahala lah, 10 kelebihan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingat lagi tuan guru kami dulu, dia buat tanya, berapa kali dah kita selawat pada Nabi? Dia tanya. Kita tu banyak dah tuan. Cuba bilang, cuba bayangkan kalau sepanjang masa ni kita selawat 10 kali, dapat 100. Dah kalau 100 kali 1000. Allahu Rabbi.
Dan semua itu menjadi saham. Mata wang ada kala turun naik. Betul? Sekarang ni naik sikit tak? Jadi kita nak akhirat. Wang dunia ni, kita sekarang ni kalau kita ada dolar Amerika, macam kita nak bukan begitu. Kalau kita nak pergi Singapura, duit Malaysia, tak boleh buat belanja, kena tukar. Kita pergi Amerika pun gitu juga. Itu duit kita. Akhirat yang kita nak pahala untuk belanja di akhirat. Ada ke ni nak tutup lah ni? Bagi kita berhenti syak, kita berhentilah. Ikut SOP tu. Kena patuh. Sebab kalau panjang sangat dia kena bukan kena apa. Ada orang tanya tuan guru, dia macam nak pelekeh lah. Dia kata tok guru ni asal mengajar saja sebut pahala. Banyak betul pahala kata dia. Dia nak pelekeh. Asyik sebut pahala. Lepas tu dia kata, dah nak buat apa pahala ni banyak sangat? Orang jahil. Tok guru ni senyum. Tok guru ni hebat. Macam saya ni bukan tok guru, saya ni ustaz kecil-kecilan je. Kalau berniaga pasal malam lah. Yang berniaga besar-besar ni macam siapa yang berniaga besar-besar lah. Jadi tok guru ni jawab, dia kata, kenapa kita nak pahala banyak? Sebab nanti apabila kita mati, kita tak balik. Tuan-tuan pernah tengok orang mati balik? Yang mati balik ni cerita hantu kapcai je tuan-tuan. Tak kenal Zizam berlakon hantu kapcai. Dia balik semua tu cerita karut, khurafat. Tapi dia tulis dah depan tu cerita ni khurafat semua, jangan terpengaruh. Kan? Jadi kita ni bila mati tak balik dah. Kalau boleh balik tuan-tuan, tak ada penjarakan sosial. Sebab apa? Dia tak takut apa dah, dia mati dah. Kan tu? Kan tu? Kita pun tanya dia, nampak dah tak jumpa, wacik datang pada mana? Saya lama dah mati masa Jepun kemarin, kata dia. Tak boleh balik lah. Jadi nanti kita pergi ke sana, semakin lama semakin jauh. Lepas tu kita nak pahala banyak untuk kita belanja di sana. Kalau ada pahala banyak, alhamdulillah. Kalau tak ada amal, tak boleh balik lah. Harap gitulah. Lepas tu ada orang dia harap ke orang. Harap apa? Harap orang sampaikan. Sebab tu kita jangan harap. Boleh harap, tapi jangan harap sangat. Takut orang tak ingat pada kita. Yang kita harap amalan kita ni. Sebab tu kita kena cari amalan-amalan yang nampak kecil tapi besar. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Contoh mudah aja. Sambil naik kereta, naik motosikal balik rumah, datang sini, berapa kali boleh la ilaha illallah? Sikit je. Tapi besar pahala. Sebab tu kita ni minta maaf, semakin berusia ni, faham-fahamlah semakin berusia. Saya dah mula rasa dah. Memang dah makin tua pun. Sekarang ni dah mari. Ada kali tanya isteri, yang ni beli kat mana? Ya Allah. Baru ni saya tak ingat jadual kuliah. Saya tanya anak saya, hari ni abah kat mana? Anak saya beritahu, minggu ni sini, minggu ni sini. Tak tahulah faktor apa. Jangan kau fikir. Mari tak ingat. Tapi alhamdulillah lah. Itu. Jadi kita ni tuan-tuan, semakin berusia ni, ada ibadat-ibadat yang apabila kita buat, insya-Allah dapat ganjaran yang besar dari sisi Allah. Jadi saya nak tutup ni antaranya lah dengan banyakkan bersedekah. Sebab tu kata tuan guru kami, kita mungkin tak mampu nak hafal Quran, tapi insya-Allah kita mampu bantu orang hafal Quran dengan cara hari ni mudah. Ada tabung-tabung kecil lah. Mana tabung kecil tu dia nak bagi peluang pada kita lah. Kalau tabung besar tak mampu kita. Betul? Contoh pasal tak? Kan tabung tu kan kecil. Kalau kita letak 50 sen pun jadilah. Kalau tabung tu besar, letak 50 sen, ruang tu banyak lagi. Jadi bila kita tengok ada letak RM1 sehari pun okey dah. Dan saya yakin tuan-tuan dah buat. Dan kata tuan guru kami, waktu kita masukkan tu niatlah, sedekahlah pahala kepada kedua ibu bapa kita ke,
ataupun kepada ahli keluarga kita yang telah pergi dulu pada kita dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai pahala tersebut. Dah Ustaz, dah pahala saya, pahala kita tetap ada, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah. Sekadar itu dah masuk isyak dah tak? Dah lama dah. Aku tak bunyi sini. Itu yang saya pun jadi itu. Itu bukan isyarat kan. Jadi sekadar itu saja. Saya minta maaf pada tuan-tuan kalau ada bahasa yang kurang baik saya gunakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita minta pada Allah supaya wabak yang sedang melanda sekarang ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan negara kita bebas daripada Covid. Bukan negara kita saja, kita minta yang pertama negara Islam, yang kedua kita minta seluruh dunia lah. Dan mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat, mendapat berkat dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim.